Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Pak Indra Utama. Saya Muhammad Zarin Idaham Poso 70513 bersama rekan yang lain yaitu Merah Idoralius 70365, Muhammad Suhaimi bin Kipri 70506, Rasmaliza binti Agustus aka Abdul Rashid 71371, Nurul Syamimi binti Jafarin 71243. Pada tugasan kali ini kami akan melakukan tugasan secara berkumpulan dan membuat makalah menggunakan teori psikoanalisis. Dan skrip yang kami pilih adalah peristiwa di zoo. Sebelum pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan akan dikritik secara lebih mendalam, kami akan menerangkan abstrak terlebih dahulu, yaitu mengenai apakah yang terkandung sebenarnya di dalam pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Pada pendahuluan, kajian akan mengenal pasti apakah unsur intrinsik di dalam skrip tersebut, yaitu tema, alur cerita atau plot, konflik yang berlaku di antara watak dan juga yang terdapat di dalam skrip, watak perwatakan yang ada di dalam skrip, dan juga latar belakang yang terbahagi kepada tiga, yaitu latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat. Manakala unsur ekstrinsik pula yang akan dikaji dari segi aspek sosial, politik, ekologi, falsafah, keagamaan, dan budaya. Pada bahagian pembahasan pula, kami akan mengkaji secara lebih mendalam atau mengkritik secara lebih mendalam mengenai psikoanalisis yang terdapat dalam skrip, yaitu peristiwa di zoo. Dalam kajian tersebut, kami akan mengkritik perilaku manusia dan keadaan manusia melalui proses bawah sadar. Dan juga kami akan mengkritik masalah psikologi yang terkandung pada watak dan pada alur cerita yang diadakan di dalam skrip tersebut. Manakala pada bagian kesimpulan pula, kajian akan menyimpulkan berdasarkan kritikan yang telah dikaji di dalam pendahuluan dan pembahasan secara ringkas. Dan itu, kajian juga berharap mesej dan pengajaran dapat disampaikan melalui kritikan dan naskah yang telah dikaji. Dan berharap kajian tersebut memberi inspirasi pada orang ramai dan mengambil segala kebaikan yang berada di dalam skrip dan mengambil karya negatif atau sudut negatif sebagai satu pengajaran. Dan harapan kajian pula berharap segala permasalahan dapat dirasai oleh masyarakat yang berada sekeliling. Pada harapan pula harap kritikan tersebut dapat menyadarkan orang ramai berdasarkan permasalahan yang berlaku di dalam skrip tersebut, serta mengambil sudut positif sebagai sesuatu yang baik buat diri dan berguna kepada orang ramai, dan mengambil sudut negatif sebagai pengajaran. Dan kata kunci untuk kajian tersebut adalah intrinsik, ekstrinsik, psikoanalisis, dan peristiwa di zoo. Saya Merah Idoralius bernomor metrik 70365. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teori atau unsur intrinsik dalam karya sastra bagi kajian skrip peristiwa di zoo. Skrip peristiwa di zoo ditulis oleh seorang penulis yang bernama Edward Elber, kemudian diterjemahkan di Malaysia oleh Merlini Dinerwan. Unsur intrinsik merupakan sebuah unsur yang melibatkan tentang tema, plot, jalan penceritaan, dan watak perwatakan yang terdapat dalam skrip tersebut. Skrip peristiwa di zoo merupakan sebuah skrip yang telah dilakonkan oleh dua orang watak sahaja, yang mana seorang watak lelaki telah bertemu dengan seorang lagi watak lelaki tanpa sengaja yang berlaku di dalam sebuah taman negara di Zoo Kuala Lumpur. Dalam skrip peristiwa di zoo, terdapat dua orang watak yang bernama watak Joe dan watak Pian. Watak Joe adalah seorang lelaki bujang yang hidup dengan penuh tekanan setelah melalui berbagai kejadian ngeri dalam hidupnya. Dan manakala watak Pian pula merupakan seorang lelaki yang sudah memiliki keluarga sendiri, memiliki dua orang anak perempuan, dan merupakan seorang lelaki yang sangat rajin membaca buku. Dalam skrip peristiwa di zoo, terdapat dua jenis konflik, yaitu konflik antara individu dengan individu dan konflik antara diri sendiri, yaitu internal. Konflik internal adalah sebuah konflik yang berkaitan dengan watak Joe, karena watak Joe dia seorang lelaki yang penuh dengan konflik dalam hidupnya. Sebelum dia bertemu dengan watak Pian,
dia telah mengalami banyak tekanan dalam hidup yang terjadi antara dirinya dan keluarganya di masa lalu hidupnya. Manakala konflik antara individu dengan individu adalah berlaku antara watak Jo dan watak Pian, di mana ketika mereka saling bertemu, watak Pian tidak mempedulikan sifat atau luahan yang disampaikan oleh Jo sehingga mengakibatkan pergaduhan atau pertelingkahan antara mereka berdua sebelum watak Jo meninggal dunia di tempat kejadian. Kerana berakhir dengan kematian, tetapi masih memiliki harapan, kerana watak Jo sempat berdoa dan berserah kepada kebesaran Tuhan sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Latar tempat yang berlaku di dalam skrip ini adalah di dalam Zoo Taman Negara, Kuala Lumpur. Seterusnya saya serahkan kepada bentang seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai Pak Indra, saya Suhaimi. Saya nak membentangkan tentang unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam skrip peristiwa di zoo. Okey, unsur ekstrinsik ini merupakan unsur luaran yang terdapat di dalam sesebuah karya ataupun sesebuah skrip. Contohnya, unsur ini merangkumi daripada aspek sosial, keagamaan, budaya, ekonomi dan sebagainya. Jadi, apa yang kita nak kaji sekarang ini adalah unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam skrip peristiwa di zoo. Okay, let's check it out. Okay, untuk unsur ekstrinsik yang pertama berdasarkan skrip peristiwa di zoo ialah aspek sosial. Hal ini demikian dapat dilihat daripada watak Jo dan Pian merupakan perbezaan kelas kehidupan, macam which is di mana kita dapat lihat daripada watak Jo. Jo merupakan watak yang mewakili masyarakat kelas bawahan, manakala Pian mewakili watak kelas menengah. Hal ini dapat dilihat daripada permakaian Jo lah. Kalau kita tengok daripada skrip, Jo ni merupakan seorang yang selekeh, kusut dan tidak tentu arah, manakala Pian merupakan seorang yang kemas, yang mempunyai anak, mempunyai burung nuri dan memiliki gaji 2,000 lebih sebulan. Jadi kita tahu Jo dan Pian merupakan berbezalah daripada mereka punya taraf hidup. Okey, next masih lagi bercakap tentang aspek sosial. Aspek sosial yang terdapat di dalam skrip peristiwa di zoo ialah aspek hidup bermasyarakat. Apa yang saya faham di sini ialah Jo merupakan seorang yang menjalinkan hidup secara bermasyarakat. Dia menjalinkan dengan alam, dengan LRT, dengan anjing. Dia menjalinkan dengan semua hubungan. Manakala si Pian dia hidup dengan diri dia sahaja. Walaupun dia kaya, tapi dia habiskan hidup dia lepak dekat zoo sambil membaca buku dan surat khabar. Okey, menurut Hariri pada tahun 2008, Jo ialah manusia yang berhubung dengan setiap makhluk dalam lingkaran masyarakatnya, manakala Pian sangat terhad perhubungannya dengan masyarakat dan dia lebih mementingkan kerjanya. Orang yang lebih mementingkan kerjanya ini yang boleh dikatakan sebagai golongan imperialis, manakala orang yang suka bermasyarakat ini boleh dikategorikan sebagai komunis. Itu menurut pengkaji-pengkaji yang saya dapat di web. Jadi, apa yang kita tahu, Jo merupakan seorang yang hidup bermasyarakat. Ini yang nak disampaikan oleh penulis skrip peristiwa di zoo. Okey, seterusnya, unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam skrip peristiwa di zoo, unsur lainnya pula ialah unsur politik. Okey, hal ini demikian dapat dilihat pada simbolik kerusi yang ada pada skrip peristiwa di zoo tersebut. Seperti yang kita tahu, pada muka surat 22 dan muka surat 23, Pian dan Jo telah berebut kerusi. Hal ini demikian secara halus dan perlahan-lahan menyentuh isu politik yang berada dalam keadaan yang berada di dunia dan juga di Malaysia sendiri. Misal kata, isu politik di dunia sekarang mereka lebih cenderung dalam perebutan kuasa. Terdapat juga dialog di mana membuktikan yang menyentuhlah memberi temparan hebat terhadap
aspek-aspek politik di dalam negara maupun di luar negara. Misal kata pada muka surat 23 dan baris 6, dialog pian berbunyi, bertahun-tahun aku datang ke sini mengalami kepuasan, keseronokan dengan menghabiskan masa di sini. Itu penting untuk manusia. Aku seorang yang bertanggungjawab. Aku dewasa, ini kerusi aku. Kau tak ada hak nak merampasnya dari aku. Artinya, apa yang saya faham, sebuah kerajaan yang sudah bertahun-tahun memerintah didatangi dengan pencabar baru yang nak mengambil alih kuasa, dan pemerintah tersebut bercakap, kau tak ada hak nak mendapat kerusi ini, aku yang bertahun-tahun duduk kat sini, kau tak layak dan kau tak ada hak. Okey, itu aspek politik lah. Okey, kita tengok unsur yang terakhir, apa yang saya dapat di dalam skrip peristiwa di zoo ialah unsur keagamaan. Hal ini demikian dapat dilihat pada watak Joe. Apa yang kita tahu watak Joe ni, kalau kita baca, kita kaji, sebenarnya Joe ni merupakan seorang yang menghadapi tekanan dan stres, dan pian merupakan mangsa keadaan tersebut. Bila dia sebenarnya Joe ni, kalau kita faham, dia nak bunuh diri, dia nak serahkan dirinya kepada Tuhan, tapi dia tak tahu cara nak bunuh diri dia. So pian adalah orang yang sesuai, yang dijadikan mangsa untuk membunuh dirinya tersebut. Jadi, apa yang kita dapat simpulkan di sini, menurut blogger Dinner One pada tahun 2008, pernahkah anda bertanya secara peribadi kepada Tuhan, kenapa dia tak pernah beri apa-apa yang anda minta? Akhirnya, pernahkah anda terfikir mahu lekas meninggalkan dunia ini kerana kehidupan anda tidak memberikan langsung keuntungan kepada diri anda maupun sesiapa pun? Apatah lagi kepada Tuhan. Kalau mana-mana daripada soalan ini anda jawab pernah, maka anda saya kategorikan sebagai Joe. So, which mean Joe merupakan seorang yang stres, lepas tu dia rasa hidup dia tak bermakna langsung. Jadi, persoalan tersebut saya memang merujuk kepada Joe lah. Kalau kita nak tengok lebih dalam lagi, memang Joe yang nak tamatkan riwayat hidup dia sendiri kerana dia sudah muak hidup. Pada dialog, pada muka surat 25 baris 19, dialog Joe berbunyi, terima kasih, aku perlukan bantuan, kau telah memberikannya, pian. Hal ini demikian telah membuktikan bahawa Joe sebenarnya telah merancang kematiannya sejak dia bertemu dengan pian, mungkin sebelum dia bertemu dengan pian lagi. Jadi, apa yang kita dapat simpulkan di sini, Joe merupakan seorang yang lemah. Jadi, pengajarannya, kalau kita stres, tertekan, depresi, kita haruslah mencari hidayah daripada Allah SWT dan bukannya membunuh diri. Sekian, itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum, oke, saya Rasmaliza binti Agustus, bernomor matriks 71371. Hari ini saya akan bentang berkenaan dengan psikoanalisis dalam skrip peristiwa di zoo. Dalam psikoanalisis itu saya telah mengambil satu aspek, yaitu dari segi gangguan mental, ataupun boleh lebih spesifik namanya, yaitu neurosis. Penyakit mental merupakan penyakit yang melibatkan gangguan dalam otak seseorang dan boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran dan juga tingkah laku seseorang. Dalam skrip peristiwa di zoo ini saya ambil satu contoh. Dalam skrip peristiwa di zoo ini kita boleh jadikan contoh sebagai satu aspek kepada seseorang yang mengalami gangguan mental. Secara keseluruhannya, peristiwa di zoo membawa cerita yang berdasarkan kehidupan seseorang dan penuh dengan konflik kehidupan setelah sekian lama, dan tiada orang tempat untuk diluahkan. Oleh itu, dalam skrip ini saya mengkaji berkaitan dengan watak yang terdapat dalam skrip ini, yaitu Joe. Joe merupakan orang yang mempunyai konflik dari semenjak dari kecil sehingga dewasa. Terdapat berbagai konflik keluarga, kawan-kawan, dan juga jiran. Joe mempunyai masalah keluarga, dan juga daripada masalah keluarga tersebut, Joe telah mengalami gangguan mental yang telah menghantui diri dia.
Joe mengalami gangguan mental, lepas tu dalam masa yang sama dia juga seperti orang biasa. Kita nampak dia seperti orang biasa, tetapi dia punya mental agak terganggu disebabkan oleh faktor-faktor yang saya sebut tadi. Oke, dalam gangguan mental kita akan mendapati bahwa seseorang itu akan melakukan perkara-perkara yang aneh ataupun jarang dilakukan oleh orang-orang biasa. Oleh itu, dalam skrip peristiwa di zoo terdapat satu aspek yang kita boleh kaji, yaitu gangguan mental seseorang, terutamanya dalam watak peristiwa Joe dalam peristiwa di zoo. Oke, itu saja. Terima kasih. Pertahanan diri. Terdapat 3 mekanisme pertahanan diri di dalam skrip peristiwa di zoo. Antaranya adalah yang pertama, proyeksi, yang kedua, fantasi dan stereotip, yang ketiga ialah agresi dan apatis. Yang pertama iaitu proyeksi. Proyeksi ini berlaku bila seseorang itu mengkritik seseorang tanpa memikirkan perasaan, dan kritikan yang diberi agak berbunyi sentiran dan kasar. Proyeksi ini juga dapat dilihat dalam skrip di mana Joe mengkritik Pian kerana dia tidak dapat mempunyai anak lagi. Kerana ini menyinggung Pian kerana dia juga ingin mendapatkan anak, tapi dia tidak dapat lagi kerana dia telah bercerai dengan isterinya. Kita dapat lihat pada muka surat 6 skrip, iaitu kau tak boleh dapat anak dah kan? Yang kedua itu, ini mungkin pertama kali dalam hidup kau menghadapi cabaran selain buang tai kucing di rumah kau tu. Bodoh, tak peduli langsung kepada orang lain. Ini kita boleh lihat pada muka surat 23. Joe sering mengkritik Pian dalam skrip ni sehinggakan Pian tersinggung, tapi disebabkan Pian berfikiran bahawa Joe ni tidak waras, jadi dia tidak mengambil kisah, tapi lama-kelamaan Pian pun marah dengan kritikan yang Joe beri kepadanya. Yang kedua itu fantasi dan stereotip, di mana watak tu mengalami dunia hayalan dan benda yang dilihat oleh watak tersebut adalah tidak nyata. Ini berlaku pada watak Joe, di mana dia melihat seorang lelaki yang berada di rumahnya itu adalah seekor anjing. Dia telah menganggap lelaki tersebut adalah seekornya, tapi sebenarnya anjing itu adalah seorang manusia. Kita dapat tengok pada dialog pada muka surat 13. Jadi kat sini, terima kasih, akak tu ada anjing. Aku cerita pada kau pasal anjing tu. Dia dah anjing tu macam pengawas dekat rumah tumpangan tu. Akak tu memang teruk. Dia sengaja bersandar di sepanjang dinding di koridor, mengintip kalau aku bawa orang lain balik ke bilik aku. Kalau mabuk lagi teruk, dia akan hadang aku, pegang kolor aku atau tangan aku dan menghimpit aku ke dinding dan bercakap denganku. Dari sini kita dapat tengok sebenarnya anjing tu adalah seorang manusia, tetapi pada pandangan Joe, lelaki itu adalah anjing. Yang terakhir itu agresi dan apatis. Agresi dan apatis ni adalah di mana watak tersebut mengalami masalah gangguan emosi dan terasa ingin melepaskan kemarahan sesuka hati kepada suatu objek atau seseorang. Di mana seorang tu mempunyai masalah emosi dan kadang dia tiba-tiba rasa nak marah. Dalam skrip ni, watak Joe juga sengaja mencari gaduh dengan Pian dengan merampas kursi Pian supaya Pian naik marah. Dan Joe pun tiba-tiba melepaskan kepada Pian. Dia sengaja cari pasal dengan Pian supaya dia dapat melepaskan kemarahannya. Kita boleh lihat pada muka surat 20. Dengar sini Pian, aku nakkan kursi ni. Kau pergi dari sana dan kalau kau perangai elok-elok, aku akan habiskan cerita. Dari sini kita dapat tengok bahawa sebenarnya Joe tu nak cari pasal dengan Pian supaya Pian ni marah dengan dia, and dia lepas tu dia pun tiba-tiba melepaskan kemarahannya kepada Pian, sedangkan Joe yang salah sebab dia yang mengambil kerusi Pian. Kesimpulannya, setiap permasalahan membuatkan watak atau seseorang memiliki masalah kejiwaan yang dipengaruhi oleh perasaan dan emosi. Pada akhir kajian juga memberikan gambaran tentang kepribadian seseorang, dan itu juga kritikan yang dibuat memberikan gambaran tentang kepribadian seseorang, dan juga ianya jalan cerita atau naskah tersebut memang sangat dekat dengan keadaan sekeliling atau masyarakat. Pada akhir kajian dan kritikan juga kami berharap bahwa mesej
dapat sampai kepada orang lain dan masyarakat sekeliling. Karena segala message dan pengajaran terkandung di dalam naskah tersebut dan juga yang berlaku di keadaan sekeliling masyarakat. Pada akhir kritikan dan kajian juga berharap message dapat disampaikan kepada orang ramai, terutama sekali kepada masyarakat sekeliling, karena ianya skrip tersebut sangat dekat dengan masyarakat sekeliling. Kajian dan kritikan yang dibuat diharapkan dapat membuat ramai orang terkesan dengan apa yang telah dikritik berdasarkan peristiwa di zoo yang telah dikritik secara lebih mendalam. Harapkan orang ramai mengambil sudut positif buat kebaikan diri sendiri dan ianya berguna pada orang ramai, dan mengambil sudut negatif sebagai pengajaran dan tidak melakukannya. Sekian, sampai di sini saja pembentangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.